Tak macam tak dengar. Halo, cubaan 1 2 3. Duduk. Speakernya tak ada. Tak berbunyi kita. Oh nak. Halo? Ada. Ada? Tak ada lah. Ada kabel lain ke yang Technician dah balik dah tadi. Dia cuti sebenarnya. cubaan 1 2 3 1 2 3. Dalam ke kot main switch ke apa ke? Lagi seminit. Cubaan 1 2 3. Ya, syukur alhamdulillah. Tutup sana. On dah. Cuba besarnya. Okey dah. Jadi sekali lagi kita ikut jam kita sampai pukul 1. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita rancang Allah rancang dan kita dapat apa yang kita rancang mengikut persetujuan Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya ke hadrat ilahi kerana kita tidak punya sebab untuk tidak bersyukur. Kerana nikmat Allah yang melimpah ruah tanpa henti datang kepada kita sesudah semasa dan akan datang. Sebab itu adalah satu yang tidak sangat-sangat tidak kena pada tempatnya kalau kita hanya bersyukur hanya bila dapat nikmat. Kalau kita bercakap tentang nikmat, kita bercakap tentang rezeki, maka sekali lagi kita sedang diuji Allah dengan rezeki-rezeki yang sangat hebat. Kita diminta duduk di rumah 4 bulan, betul? Itu rezeki paling besar. Okey, kecuali pada mereka yang merasa seksanya, sengsaranya, tak gembiranya, tak sukanya. Kerana sebagai kaunselor yang penting dapat masa PKP banyak orang bergaduh. Banyak perceraian dilafazkan, banyak anak yang didera, banyak isteri yang didera. Dan sampai sekarang bulan ini sahaja Umi ada 6 keluarga, 6 family yang anak benci pada mak ayah. Anak tak suka dengan mak ayah, maknya ditendang, ditumbuk, digitu, digini. Anak perempuan, anak yang bes, anak yang ngamuk tak pasal-pasal, baling itu baling. Ini belum cerita yang lari, belum cerita yang macam-macam. Jadi Mi kada melihat hadiah daripada KPKP ini, kita melihat sangat banyak kekusutan dalam keluarga. Anak yang lepas SPM dan anak yang di IPT. Okay, itu kes yang Mi ada. Sebelum lupa. Nah, ambil dulu. Ini Quran yang kita kata kalau siapa yang tengok workshop kemarin Quran Junior Pack, ini hamba Allah kata jemaah kita. 1 jam Ya, 1 jam RM1 untuk Umi. 159. Okay. Minta maaf, mudah-mudahan kita tak lupa. Kadang-kadang orang tua ni cepat lupa. Minta maaf banyak gangguan sekejap je. 1516. Tak apa. Okey. Boleh ya? Okey yang okey, no problem. Mudah-mudahan cucu yang rajin. Okey, kalau nak demo sikit lah kot, boleh ke Mai? Setelah kan nampak Quran Junior, dalamnya ada macam ni. Okey, pack yang boleh dibawa, ada dalamnya ada 5 buah buku dengan pen digital yang dibekalkan, yang boleh di-charge guna handphone. Tujuannya bukan nak berniaga, tapi sebab ada jemaah abang minta, jadi saya bawa. Ini tempat charge pen digitalnya. Okey, di dalam buku, dalam bag ini ada 5 buku. Dia mula dengan juz amal. Kalau minta maaf lah, ambil masa sikit. Okey, telah akan bawa. Hai kawan-kawan, mari membaca siri buku Islamik bersama Upin dan Ipin. Okey, mula-mula sentuhkan. Surah daripada juz amal. Okey, ini kalau surah-surah ni dibaca oleh Qori. Sentuh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak belajar taranum, Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Wa lam yakul lahu ini bilang langkah je lah. ahad.
Ini kalau maknanya semua dalam juz amal, maknanya sentuh dulu kulitnya, kemudian baru ni. Kemudian untuk anak kecil yang 2 tahun, 3 tahun ada muqaddam. Kita sentuh kulitnya dulu. Al-Muqaddimah pasal 1 dan 2. Kita sentuh dia bunyi. Ha, pa, yu, pi, to, pa, ha. Itu yang muqaddam ada 2 buku, iaitu Muqaddimah. Kemudian ada kamus. Sorry lah mengambil kesempatan sedikit. Kamus bergambar upin dan ipin. Gambar apa kamusnya ada 3 bahasa. Pertama kita kata Myself, okey. Abdul, diri saya, rambut, syak, syak, forehead, kepala, hidung. Ada 3 bahasa, Melayu, Arab dan Inggeris. Kemudian yang paling penting Umi juga selain daripada juz amal untuk kita nak hafal, dia ada yang antara yang paling besar, paling lengkap ialah set solat. Belajar solat bersama upin dan ipin. Okey, sentuh je pada bahagian mana-mana pun. Kawan-kawan, azan dah bunyi tu. Ini dialognya lah. Kita mesti solat ke tu? Bincang pasal solat, kenapa wajib, kenapa dan semuanya, prosesnya. Kemudian barulah sampai kepada cara sangat detail. Membasuh pergelangan tangan, berkumur dan membersihkan hidung, membasuh muka, menyapu air di kepala. Okey, kalau kita ambil ini Bismillahirrahmanirrahim. upin-ipin semua. Fatihahnya, surahnya dan segalanya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Kita tak sempat bagi nak ajar kat anak cucu. Rabbi ayah durus. Okey. Menyapu air di sebahagian ubun-ubun kepala. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke atas siku. Sampailah habis komplit. Dengan tangan kanan. Apa set yang menjelaskan semua dengan gambar, dengan upin-ipinnya suara. Jadi kita daripada anak umur yang boleh pegang lah 1.5 tahun, 2 tahun, yang boleh pegang, boleh riba, jadi maknanya dah boleh pakai surahnya. Itu di antara yang disediakan. Dan kalau ia kata nak bawa jalan ke, inilah antara bolehlah gandung gitu, bawa dalam kereta ke, bawa berkelah, bawa bercuti dan sebagainya. Itu sebahagian daripada kita panggilkan pack Quran Junior Upin dan Ipin, yang diwar-warkan melalui ni kurang lebih RM1 ni, 159. Mi kurang je. Mi kata wow shop jual 159, mi kata 160 sebab upah bawa. Contoh je. Pada yang berminat lah untuk nak bantu cucu kita yang sibuk ni, itu sebahagian daripada usaha kita, insya-Allah. Jadi membawakan untuk jemaah dan juga sampel, dan ada satu lagi kosong kalau ada yang berminat. Okey, habis selingannya. Sebab kita sekurangnya nak, kalau kita tak pandai sangat, kita juga belajar bersama dengan cucu, sebab dia boleh juga untuk kita. Umi, kalau kamu bahasa Arab tu memang kita tak pandai kan, kita sama-sama dengan cucu kita 1 hari 2 perkataan, 3 perkataan, ataupun katalah surah kita nak menghafal, kita baru sampai mungkin lam yakunin, tapi wasamsi wa duha yang panjang-panjang tu, maknanya kita boleh guna sekali dengan cucu. Kalau tidak kita sendiri sebab pen tu boleh tanpa buku pun boleh, sebab ada 3 butang, jadi kita boleh pasang di mana yang kita nak, di mana kita lapang. Okey, itu sebahagian daripada usaha dakwah yang Umi diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi tetamunya. Jadi kita dapatlah huraian-huraian dan sebagainya, dan dibagilah sikit nak jadi ejen kecilnya. Tak ada kedai, itu je lah. Sebab kalau nak beli dalam compact tu mahal, 270 lebih setnya. Tapi dengan workshop dia jual hanya 159. Dengan Umi 160, upah bawa RM1. Tak ada. Ya sayang. Ya. Boleh repair, bagi tahu. Ada ejennya, maknanya ada ownernya. Umi jumpa dengan owner sebab owner jemput Umi pergi jadi tetamu. Jadi anything happen, semua boleh dibantu. Tukar pen baru. Ini ada 10 kalau nak. Okey.
Okey, nanti boleh bagi nama Kak Umi, nanti minta siapa-siapa datang drop. Okey, ataupun bagi alamat nanti hantar ke anak hantar ke terpulang macam mana. Okey, insya-Allah. Dah lah berjual pula minta maaf banyak dia. Okey, bukan berjual, niatnya nak membantu sebab anak kita ramai yang tak boleh baca Quran dan ramai yang tak boleh solat. Jadi kalau tak boleh solat, satu daripada sebabnya adalah kita ajarnya tak betul, ngaji tak minat sebab kita ajar salah, kita ngamuk aje. Zaman Umi tak ada guru ngaji yang baik, yang lembut, yang mesra, mempuk aja. Tak berubah empuk. Marahnya. Jadi kita takut ngaji, akhirnya mengaji tidak jadi menarik. Mati semangat ngaji kita. Nasib baik ada GKR punya kelas. Dapatlah juga jumpa balik agama. Kalau tidak tak jumpa kita. Itu pun nak ngaji jadi liat, betul? Jadi kita katakan PKP mengajar kita untuk jumpa Quran balik. Mana bulan puasa kita istiqamah, betul? PKP istiqamah, betul? Lah ni agak istiqamah lagi ke dok? Ni kita kata apa yang paling miskin. Kalau kita takut miskin harta, harta boleh ada boleh tak ada, betul? Jadi yang kita paling takut ialah miskinnya iman. Gemuk sekejap kurus, gemuk sekejap kurus. Ini kita katakan ibadah kita ni macam bermusim. Okay, mengapa ibadah kita bermusim? Musim PKP, mak Allah doa. Gini doanya. Kan kita takut Allah ke takut virus? Mana lebih takut? Yang pakai mask ni sebab apa? Kerana apa? Kerana SOP. Apa sebab SOP? Takut virus. Apa sebab takut virus? Takut mati. Betul ke tidak? Jadi kita ikut semua SOP yang dibuat oleh kerajaan sebagai satu daripada ikhtiar, betul? Tapi kalau pakai niat kerana SOP, pahalanya tak ada. Okey? Jadi tolong pakai niat kerana Allah, betul kembali. Kalau tidak dia rasa rimas sempuk orang tua macam Umi ni tahu je lah. Kena kan 15 minit kau dah. Artinya kita mudah sebab kita tak biasa kan? Sebenarnya apa yang nak diajar Allah dengan pakai ni? Apa yang ajak Allah nak kita pakai? Apa yang Allah nak kita ubah? Belajar pakai niqab, belajar pakai tutup muka. Sebab itu sebahagian daripada perhiasan, sebahagian dari tanda-tanda iman kita kukuh. Kita bertambah tanda-tanda kita merasa menghormati. Walaupun hukumnya tidak wajib, tetapi Allah sangat digalakkan. Nak pakai yang mata nampak tak je letih lah juga, betul? Jadi kalau sekurang kita dapat tutup sekerat dia pun dah rasa cukup baik dah, betul? Mi tengok kawan yang pakai niqab dia tak pakai ni. Jadi senang, dia tak lemah. Sebab niqab terpanjang, dibuat panjang, jadi lega lah. Kuman masuk, udara masuk juga. Okay. Tapi bila panjang tu lambat dah sikit kuman nak sampai. Kut lah. Kita ni dekat sangat, cuba kata jangan letak kat dagu. Kalau tak letak kat dagu, nak letak kat mana? Kan? Dia kata ya Allah payah betul SOP manusia ni. Itu contoh. Apa yang Allah nak ajar kita masa ni? Dengan proses PKP Allah nak ajar apa? Agak-agak tembak je. Menjaga supaya tidak bersalaman antara tak bersalaman. Itu dah diproses ke tidak? Tak kira halal tak halal. Kita dilatih. Allah ni sayang kita sangat-sangat bagi kita PKP. Kalau kita melihat secara negatif, kita sakit perut. Sebab tu yang bergaduh masa berentah kurung ni kerana mereka merasa ini bala. Ini salah siapa ni? Kita pun marah pada orang yang sakit, betul? Dah tahu sakit, jalan-jalan lagi sama kita jangkit semua, betul? Allah je di mana masa itu? Kita banyak komplain pada mereka ini, tapi kita tak pernah tahu siapa yang pilih untuk kita kena. Siapa bagi sakit? Siapa bagi sihat? Tapi takut je dengan coronavirus setengah mati. Kita sanggup tak keluar, takut, betul? Kalau itu dah tukar pada takutnya Allah, Allahu Akbar, alangkah bahagianya. Maka Allah nak ajar kita, kamu takut kuman kan? Kamu takut Allah. Memang Allah kata kalau ada wabak, kamu jangan pergi sana. Sayyidina Umar pergi, dia tak pergi ke masuk kawasan itu. Ya Khalifah, sana ada wabak taun, jangan ikut situ. Okey, kita ikut jalan lain. Itu namanya ikhtiar. Maka ini adalah ikhtiar, tapi buatlah kerana
Allah, supaya kita tak mengeluh. Ya Allah, licin lah pakai benda macam ni. Ya Allah, pakai kainnya ke, pakai yang moncong macam anjing tu sikit ke, apa-apalah, yang pentingnya kita pakai. Tapi jaga niat kita pakai bukan kerana virus. Virus boleh serang kita bila-bila. Okey, kalau kita ditakdirkan, adalah 4-5 orang yang sahabat, kawan-kawan saudara yang meninggal masa Covid. Tapi bukan kerana Covid. Kerana apa? Mati itu siapa punya? Hak Allah. Sebab itu kalau kata ambil surah Al-A'raf, kata Allah kata apa? Maka apabila telah datang ajal kamu, tidak boleh dikedepankan, tidak boleh kebelakangkan. Masa Covid lah, tak Covid lah. Tapi tetap mati. Maka yang pakai ini jangan kata takut sebab takut nak mati. Takut mati kena jangkitan. Tak. Kerana peta ini kita kata Allah menggugah balik keyakinan kita dengan Allah. Okay, adakah kita akan mati kerana Covid atau mati kerana percaya dengan surah Al-A'raf ayat 34. Allah dah kata ajal kamu tak boleh ke depan, tak boleh belakang. Ke depan sikit tak boleh, ke belakang sikit pun tak boleh. Kerana sudah ditentukan. Oleh itu kita berambil precaution, bukan precaution sebab SOP saja, tapi dah angkat balik ini adalah ibadah. Aku buat kerana Allah, pakai kerana Allah. Jadi Al-A'raf ayat 34. Ini kekuatan yang kita nak bangun, supaya keyakinan kita tidak begini dengan Allah. Okay, siapa yang bagi Covid? Siapa yang bagi kuman? Wuhan ke? Kelawar ke? Eksotik ke? Kita mati-matian percaya disebabkan Wuhan, noneng Cina, segala benda. Bayangkan, ketika kita membina keyakinan begitu, hubungan kita dengan Allah putus. Boleh? Itu sebab sebalik, semak balik. Ini bukan dari Wuhan, bukan dari mana-mana, tapi dari Allah. Kita yang merencanakan dari sana, dari sini. Tapi sebenarnya dari Allah. Jadi kalau keyakinan kita hanya kepada negeri China yang mulanya, sebenarnya kita sudah segong dengan Allah, sudah ada buruk sangka dengan Allah, sudah mula meyakini ada kuasa lain yang lebih berkuasa dari Allah. Kalau mati kita itu apa jadi? Bukan mati kerana Covid, tapi mati kerana hubungan dengan Allahnya salah. Itu yang kedua. Jadi kita kata pakai ini sebagai hadiah dari Allah. Pakai ini kita nak diajar supaya tak banyak cakap, duduk renggang-renggang. Oh dia tak ada pula tanda darabnya tu. Okay. Masjid semalam di masjid Bukit Jelutong, semua ada pangkah. Ini semua orang fail saja, sebab semua dapat pangkah, right tak ada. Jadi dia duduk sebab diselia, CCTV-nya selia, duduk macam mana. Kalau duduk salah, kau tak ikut jarak, dibatalkan semua kuliah. Sebab kuliahnya baru mula minggu ini. Tu Mei kata, oleh kerana saya orang pertama, tolonglah jangan tertutup disebabkan tak ikut SOP. Maknanya sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Kita diminta Allah untuk tutup mulut supaya kita tak banyak cakap. Duduk renggang-renggang, jangan rapat-rapat. Kenapa Allah suruh renggang-renggang? Kerana kita tak banyak sembang pasal dunia. Kita sedang diuji Allah dengan berbagai benda. Maknanya ditutup mulut ni sikit je yang adanya. Tapi nak buka je, tahu dah. Dah lama tak jumpa sembang, ya Allah, tak jumpa tanah. Betul? Padahalnya dah tutup dia mulut. Tutup mulut kamu, kata Allah. Nampak tak? Yang kamu nak ingat aku je, kamu nak cerita aku je. Tapi dah tutup mulut. Yang bertutup ni bercakap, manalah dengar. Nampak tak? Dia kata, ya Allah, ya Tuhan. Ini semalam punya experience lah. Bukanlah kata, tapi kita rasa Allah kata kamu ni diam-diam, tutup mulut kamu. Bila tutup mulut, mana tutup dengan untuk orang, tak tutup dengan untuk aku. Tapi kita tak juga belajar. Ini sebab kita kalau kita melihat balik iman dan akhlak, kita ni koyak. Okay? Sedangkan iman itu bergantung balik pada akhlak kita. Sebab itu tidak beriman orang yang tidak berakhlak. Tapi kita pula dah belajar ilmu 40 lori, tapi tak belajar akhlaknya. Itu sebab kita kata ilmu itu jadi lentang bukan. Sekejap takut Covid, sekejap takut Allah. Ya Allah. Siapa percaya Covid-19 belum ada vaksin? Siapa percaya angkat tangan? Siapa yakin? Nampak tak? Dari mula kata-kata Covid dari Wuhan, itu dah koyak kita dengan Allah. Boleh nampak?
Bila keluar pula statement WHO, wah, ini dunia punya kata belum ada lagi vaksin COVID. Percaya ke tak percaya? Semua orang percaya, betul? Tapi di Malaysia sudah terbukti tanpa vaksin sihat ke tak? Ya. Sehat. Maka sekali lagi Allah nak tembak iman kita bahawa yang sihatkan bukan vaksin. Yang sihatkan adalah Allah yang bagi, Allah yang sihat Allah. Sebab itu akhirnya warisan Ummah Ikhlas terus tabur Quran seluruh hospital. Balik jumpa Allah. Allah dah janji bila aku turunkan penyakit, aku turunkan sekali ubatnya. Kita nak tunggu vaksin daripada Amerika nak turun vaksin. Padahal vaksin itu yang buat kita sakit dan buat kita mati, buat kita cacat. Semua jenis-jenis cucuk-cucuk antigen yang pada bayi tu semua nak buat, nak lemahkan imunisasi, apa kita kata, ketahanan daya badan anak-anak kita. Sebab itu kita paling mudah sakit, paling mudah sesama, paling mudah batuk, paling mudah demam. Sebab masuk vaksin yang sebenarnya tak perlu ada vaksin. Tapi kita percaya kena buat. Ini datang sebulan lagi datang cucuk ni, cucuk tu, cucuk ni, cucuk ni, cucuk ni. Banyak anak kita kena cucuk. Betul? Sebab kita hubungan dengan Allahnya sikit. No. Kita rasa doktor lebih kuat daripada Allah. Betul ke tidak? Masuk hospital, mati ke tak? Mati banyak ke sikit? Mati banyak sikit? Yang mati banyak tapi bukan kerana COVID. Mati memang dia ditakdirkan mati. Yang Ustazah apa nama tu, yang muda tu. Syahadat. Hanya sebab apa? Sadia. Asma je. Dia dah ada asma kat kurun-kurun yang lalu. Artinya asma tu sudah jadi sahabat baik dia. Okey? Jadi oleh kerana dia datang dan pergi, datang pergi, maka terimanya tidak dianggap serius. Tidak diambil sebagai satu daripada tugas besar. Akhirnya di umur muda semput je. Bukan orang tua je semput. Betul tak? Bila asma semput, bila semput tak cukup dapat apa kedanya, tak cukup oksigen je. Ni Mek kata dia mesin oksigennya rosak. Kita doakan ya Allah Tuhanku, mesin tu rosak sebab Allah nak bagi dia sembuh, boleh hidup tanpa oksigen. Ni doa kita. Ini hari ni hari Jumaat, jangan main-main. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kesihatan sepenuhnya kepada sahabat kami ini yang mengusahakan kuliah ini ya Allah, supaya dia sembuh tanpa ada bantuan oksigen daripada dunia, tapi oksigen kamu membantu dia jadi sembuh insya-Allah. Amin amin ya rabbul alamin. Ini kekuatan. Artinya Allah tak nak dia bergantung kepada oksigen. Dia Allah nak kita bergantung pada Allah. Ya Allah, aku sesak nafas ya Allah. Aku sesak dada ya Allah. Aku rasa itu, kau rasa ini ya Allah. Supaya dia tidak bergantung pada apa yang namanya manusia dan material, tapi terus bergantung langsung dengan Allah. Jadi kalau selama hari kita rasa sebab ada dia, tapi saya kalau tak ada dia tak tahu lagi jadi macam mana. Itu kosong jadi dengan Allah. Apa terjadi, Allah akan letak kita. Jangan kata nasib baik ada dia, saya hidup seorang je, saya nasib baik ada anak satu. Jangan, Allah ada semua. Allah sayang kita semua, betul? Jadi yang sihat sekarang, percaya atau tidak, vaksinnya dari Allah. Betul? Ya. Kuat, kekal, tekal, berubah. Menurut pakar ini, coronavirus tidak akan dapat dihapuskan. Oh ya Allah. Kami semalam pergi ke hospital. Saja nak kongsi, minta maaf. Apa kita kata, didapati bahawa di bahagian bawah tulang belakang Umi itu ada tumbuh tulang. Allahu akbar. Takut ke tak takut? Nampak ekstray pung, bulat-bulat, sendi-sendi tu, kat tepi sendi tu tumbuh tulangnya. Itu yang buat sakit. Okay? Bila kita buka baca, kita tahu jenis baca kan, tidak ada cure. This problem has no cure. Nampak tak? Apa perasaan kita? Sedih. Kalau rencana sudah mengatakan tak ada cure, Mi pun telefon doktor boleh operate tak doktor? Tak boleh, ni natural. Allah bagi, tak boleh potong. Dia akan tumbuh. Berapa besar agak tumbuhnya? Pelan sangat. Tapi bila dapat statement kata sakit belakang yang bentuk begitu tak boleh sembuh, percaya ke tak percaya? Anak terus panjang muka, mak tak payahlah banyak ragam, memang tak boleh sembuh.
Nampak dah. Artinya kita sudah separuh hilang keyakinan. Nampak tak? Betapa nipisnya iman kita. Mak kata boleh sembuh. Kalau Allah mahu, kalau Allah tak mahu, maka lubang 4 guni pun tidak akan sembuh. Tapi kalau Allah kata, aku bagi, aku yang sembuhkan. Dengan syarat keyakinan kamu 101% dengan Allah. Ini yang kita sekarang sedang alami ni. Hasil dari COVID ni bagaimana? Allah ampun ya Allah. Azan Allah. Kejap sayang. Tempat tekan. Itulah ceritanya. Jadi kekuatan yang kita nak angkat sekarang ialah membangun balik keyakinan kita. Siapa yang ada sebelah kita? Allah. Maka keyakinan yang kuat kepada Allah itu membantu kita apa? Siapa yang kental keyakinan dengan Allahnya, dia sudah memiliki satu daripada ciri-ciri bahagia. Sebab tu pakai ni pakailah, sesak sikit, buka sikit. Tapi jangan ngeluh leceh. Sekarang nak jadi compulsory, mandatory, betul? Bila mandatory lagi kita rasa berat. Ya Allah, ngapalah demo ni? Nampak tak? Sebab Allah nak bagi, kalau kamu nak sihat, ikut. Kalau kau tak nak sihat, jangan. Tapi sihat tu bukan dari tutup ini, buka ini. Sihatnya dari Allah. Sebab itu sekali lagi, kita jangan sampai hilang keyakinan bahawa Allah di atas segala-galanya. Kamu masuk hospital mahal ke, bayar mahal ke, tak mahal ke? Ini cerita macam orang pergi haji lah ni. Ini bulan Zulhijjah, bulan haji, betul? Bulan di mana kita patutnya sudah dibasuh Allah. Sebab itu 10 yang pertama ni. Siapa puasa ini? Tangan. Ish, tanya pula sibuk. Betul, buat ni ridah, bertanya orang, betul? 1 hari bulan sampai 10 hari bulan. Bulan di mana kita meraih, merintih, menangis untuk mendapat redha Allah. Untuk mendambakan cinta Allah. Okay? Ada yang kata 10 hari Zulhijjah yang awal sama dengan 10 hari terakhir Ramadan. Ya ke tak? Kalau kita kata yang penting baik, betul? 10 awal ke 10 akhir ke? Okey, tapi jangan 10 tu je, lepas tu hantu hari-hari balik. Pun masalah juga. Itu sebab Umi tak nak mengatakan, okey, ini 10 puasa yang terbaiknya puasa semalam. Siapa puasa hari semalam? Semalam sampai 9. Okey? Maknanya bukan makna itu membuat kita jadi lebih baik. Dengan syarat kita nak baik di 10 dan sampai 100,000 lepas itu pun baik. Ramadan kita baik, betul? Quran kita bagus, betul? Maka kita kata kita masih lagi berada dalam beramal mengikut musim. Beramal mengikut musim. Ini musim Quran, ini musim Ramadan, musim Quran, musim tak ada bohong, musim baik, musim betul tak? Musim tak tipu, musim macam-macam ada. Tapi ke mana perginya kekuatan dalam bulan Ramadan itu setelah di akhir Ramadan? Ini kekuatan. Sebab itu kita kena ingat umur kita ditentukan dan tabungnya oleh Allah. Betul? Bila dia tak boleh ke depan, tak boleh belakang, maka umur mati ada pada setiap orang, tak kira dia sakit atau sihat. Okey? Tak kira dia tua, tak kira dia muda, dia warak, dia tak warak, tetap mati. Ini sebab itu kita kata motivasi pertama COVID ialah mati itu dah ada di bawah kelopak mata. Mati itu ada di bawah kelopak mata. Ada keluarga nangis, doktor saya tak dapat tengok anak saya. Saya tak tengok ini. Tak tengok tu lebih untung. Apa sebab tu lebih untung? Doanya banyak. Kalau tengok kan banjir. Ya. Betul ke tidak? Tapi bila COVID, kamu tak dapat tengok waris kamu. Bila kamu tak dapat tengok, kamu tak sibuk baca. Hantar saham sebanyak-banyaknya. Sedih kamu panjang. Apa sebab sedih? Sedih tak dapat tengok. Loh. Kalau tak dapat tengok, bantulah. Pos lajulah pahala sebanyak-banyaknya. Kalau ada 11 cucu, 11 juzuk habis dalam satu malam. Ini kekuatan yang Allah nak bagi supaya kamu tak tengok. Tapi bila kamu tak tengok, rindunya, sedihnya, betul? Kalau tengok, sedihnya sebulan. Kau tak tengok, mungkin sedihnya setahun. Jadi sedih setahun itu membuat kita sungguh-sungguh nak hantar, kesian anakku. Sentiasa ingat. Kita akan lebih kuat ingatnya. Nampak tak macam mana Allah nak selit kita supaya kita jadi lebih baik dengan orang yang sudah meninggal. Kita lebih ingat, lebih kuat, lebih committed. Dan kita pun jagalah semua. Sanitizer, nyong-nyeng. Betul? Masuk dalam beg lagi, dalam kereta ada, dalam beg dia, dalam pintu ada.
Basuh tangan. Bahagianya kalau kita dapat jaga SOP ini, tak salam, tak basuh tangan sentiasa. Sihat tak? Allah nak bagi kita lebih sihat, bukan menyusahkan. Ada pula kata sanitizer, ada chemical yang menyebabkan tangan boleh begitu begini. Ya Rabbi, pakai sabun je. Sabun cak kapak ke, cak kunci ke, cak tak kira, yang penting sabun. Betul? Ini kekuatan. Maka sekali lagi kekuatan yang nak diangkat ialah jangan sampai iman kita jadi miskin, jadi rendah dengan sebab salah hakikatnya, salah pahamannya. Maka sekali lagi kita tidak percaya dengan penyataan vaksin untuk coronavirus belum ada. Kalau belum ada maknanya kita ni semua mati semua. Betul? Maka persediaan yang diberikan sebagai SOP, kita anggap itu ialah ilham dari Allah untuk kita jadi lebih baik. Baik lidahnya. Senyum pun tak nampak. Jangan senyum sebarang. Kau tidak sengih-mengih sana sini. Betul? Dah pakai ni tak tahu dia ke tidak. Betul. Dia marah ke? Nampak dah tak tahu dia marah ke dia suka, tak nampak, tak perasan. Betul? Jadi kita jimat, tak ada dosa. Kita jimat, mulut tak cakap banyak-banyak, tak ada banyak membawangnya. Duduk jarak-jarak pula tu. Ya Allah, Maha Agung Allah. Okey, kalau kita melihat itu sebagai hikmah, maka kita belajar bahawa dengan PKP kita belajar banyak benda. Ya. Okey, yang kedua kita mengeratkan hubungan dengan keluarga. Baru kita tahu anak kita perangainya macam mana. Sebab kita tengok dia hari-hari bekerja dari rumah. Maknya di rumah tapi tak jumpa 8 pukul 1 baru jumpa mak. Ya Allah, seksanya budak anak kecil. Mama, ini cerita orang gaji lah. Okay. Ya Allah, punya susah mak bekerja dari rumah, anak tak tentu hala. Okey. Punya susah orang gaji di masa PKP kerana makan. Kita tak ada susah hati pun. Yang susah hatinya tak tahu apa nak makan. Tak tahu apa nak masak, dah jemur lah. Ya Allah. Artinya walaupun Allah turunkan ujian, Allah turunkan cabaran, tapi dalam kepala kita apa? Nak hidup banyak, bukan nak mati. Makan dah makan kebuntat. Ada orang gemuk kawan saya, oi, put on weight yo. Sebab apa? Doktor, anak saya turun tangga je, mak masak apa? Dia tak pergi ke depan, dia tahu ke dapur. Jadi mak punya sakit perut, betul tak? Untuk menjalani. Sebab kita tak jadualkan perut anak kita. Buka je, ada apa? Buka lagi, ada apa? Bukan buka Quran, buka tudung saja. Sampai mak huru-hara. Okey. Yang tak ada anak sibuk WhatsApp, ini sarapan pagi saya, ini sarapan tengah hari saya, ini sarapan malam. Astaghfirullahalazim. Ada orang tak makan yang kau hantar macam-macam makan ni siapa? Sebab tak peka dengan kesulitan orang lain. Ya, tayang macam-macam. Ya Rabbi, rasa nak marah ke tak marah, empuk phone pula, salah juga. Betul? Sebab kita tak menunjukkan bahawa bila Allah uji itu, kita tak ada cerita jimatnya. Habis barang di supermarket bukan sebab habis apa? Orang makan, habis dikumpul. Orang banyak duit, beli Maggi sampai-sampai shilling. Beli susu tak susu tin tu, tunjuk dalam gambar pula tu. Kedai ada rumah. Tisu paper sampai sebatang, sebesar alam. Nak berak pakai tisu ke? Nak menunjukkan pada kita, orang yang banyak duit dia tak fikir orang miskin lah. Kita dapat beli 2, dia dapat beli 10. Siapa untung? Bukan nak makan pun 10 tu. Anak boleh tengok Maggi sampai tinggi berdiri, apa jadi? Pagi Maggi, petang Maggi. Itu contoh Maggi je. Belum cerita roti, belum cerita segala benda yang pack-pack ni. Maka di sini kita ambil kira bahawa semasa PKP kita patutnya kongsi. Tapi yang terjadi apa? Duit aku, suka akulah. Kau makan, tak makan tu pula kau. Boleh nampak? Patutnya Allah kata kongsi, bagi. Nampak? Masjid tutup, betul? Apa yang Allah belajar, masjid tutup? Allah nak suruh belajar apa ke kita? Sampai hari ni masih pakai senarai. Nak solat Jumaat. Yang dijemput sahaja. Ya Rabbi, nak solat Jumaat dijemput masjid, tapi dia tak tahu dia akan dijemput Allah. Ya. Boleh nampak? Ini pun
polisi. Kalau dah masjidnya lebar alam, pangkahlah banyak-banyak. Okay, Bukit Jelutong dapat dibenarkan 1,000 jemaah untuk, tapi pangkah semua 1,000. Pangkah. Tak kisahlah, tapi ada orang yang boleh masuk. Tempatnya lapang, apa salahnya bagi? Contohnya, dah 40 je. 40 je. Tak cukupkan syarat untuk Jumaat. Padahalnya masjidnya apa? Lapang. Ini pun satu kadang-kadang kita kata dia terlupa bahawa ini rumah Allah. Siapa masuk ke rumah Allah selamat. Siapa masuk rumah Allah tenteram. Siapa masuk rumah Allah dijaga. Yang jaganya siapa? Allah. Bagaimana ilmunya tak lepas. Hubungan dengan Allah jadi rosak, hubungan dengan berdiri rosak. Dah berdiri kaget ni, tak boleh. Ada rencana jemputan, tak ada, balik. Walaupun yang dijemput terlambat datang, dia boleh masuk, sakit perut tak kita? Betul. Allahu Akbar. Anak minta 2 kali kena halau. Obah, tak payah suruh pergi lagi, Obah. Kita tak dapat masuk walaupun kita duduk depan gate. Sebab pakcik tu cakap yang dijemput Allahu Akbar. Itu cucu mi jaga mi. Boleh nampak sampai rigid itu, sedangkan ruangnya ada. Boleh nampak bahawa kita kata menjaga hubungan dengan Allah itu dengan jaga hubungan SOP ni, kita lebih jaga hubungan SOP daripada jaga hubungan dengan Allah. Ini pun kita masih sakit perut. Okay, sebab kita tidak merasa bahawa ruang yang ada itu untuk semua orang. Dah buat jarak okey, selamat tak agak-agak? Dah tembak lagi tepang. Pun tak bagi masuk juga. Ini masjid tempat Umi lah. Kalau tempatnya kecil itu okey, tapi tempatnya ada. Tapi masih tidak dibenarkan. Ini pun satu kemalangan yang paling malang. Akhirnya anak muda terus tak nampak masjid nanti. Ini yang kita kata Yahudi menang. Okay, lama tak bagi masjid, akhirnya apa? Lintas hormat je. Lintas hormat akhirnya terkikis. Kalau kita tak angkat balik, yang ada tu semua yang dah nak malaikat maut lawat hari-hari je ada. Yang muda tak ada. Okay. Umur 50, 60, 70 malaikat lawatnya 70 kali. Banyak ke sikit? 70 kali sehari. Macam kita ni. Macam kita ni lah. Dah macam awak juga. 40. Kita tak tahu siapa dulu, itu tak penting. Yang pentingnya kita nak kata umat Nabi ni umurnya 50, 60, 70, sikit-sikit 80, jarang-jarang 90. Betul? Jarang-jarang. Tapi maknanya dari umur 50 ke atas itu kamu dah get ready. Oh your mark. Tak payah rantau-rantau lah. Jadi kalaupun ada COVID, maknanya apa? Kalau itu memang dah takdir aku mati COVID, matinya mati syahid. Bahagia ke tidak? Bahagia. Betul ke tidak? Tapi katanya treatmentnya sangatlah sakit. Sakit itu sakitnya sampai Allah kata bagi sihat. Bila Allah bersihat? Sakit yang sakit ialah sakit yang tak nampak sembuh. Bila sakit tak nampak sembuh? Sakit yang tak ada sembuh. Mati. Sembuh lah tu, siapa kata tak sembuh? Sebab itu rawatan Islam, kamu hidup ke atau kamu mati, tetap hidup. Sama ada kamu akan hidup di dunia atau kamu akan hidup di bawah. Tetap hidup. Jangan kata mati. Artinya sehat dua-dua. Maka positiflah dengan rawatan ini. Ya Allah Tuanku, kalau memang benar rawatan ini membuat aku hidup, hidupkan aku di dunia. Kalaupun aku ditakdirkan ini hari terakhir, maka hidupkan aku di akhirat dalam bentuk yang lebih bahagia. Semak balik kita buat apa. Jadi kekuatan yang kita nak angkat, kita kata bahawa orang yang masih berpegang teguh dengan iman, masih berpegang teguh dengan Allah, dia tak susah hati, pakai pun pakailah, tak payah ngeluh-ngeluh. Kena tembak pun tembaklah, tak ada masalah, bukan kurang apa pun. Betul? Kadang-kadang yang menjalankannya tu yang tak begitu nak seronok. Bila dia tak ikhlas, kita jadi sakit. Jadi yang datang pakai emas hari ini juga adalah yang datangnya kerana ikhlas. Betul? Datang saya pegang nak ikut SOP. Bila ikut SOP maknanya Allah terima dan Allah bantu kita untuk tidak kena. Betul? Itu kekuatan. Jadi yang kata, ya Allah itu aku pakai ini kerana-Mu, ya Allah, kerana aku sedang berusaha dan berikhtiar. Sebab Allah kata aku bagi ikut apa yang kamu ikhtiarkan. Kalau ikhtiar kamu itu betul, ikhtiar kamu benar, makanya Allah bantu. Itu kekuatan. Sama juga anak takut, mak takut anak pergi sekolah. Sampai guru besar boleh bagi saya, siapa tak nak hantar anak, okey, bagi surat. Masya Allah, apa jadi anak tak sekolah?
Contoh, takut jumpa COVID tapi tak munajat dengan Allah. Jadi kalau ada wari-wari kita, saya tak bagi anak saya sekolah lagi sampai Ogos berapa? 31st. Sampai habis Ogos. Tu hati-hatilah. Kerana kita kata kita takut dengan COVID tapi tak takut dengan Allah. Okey, maka sekali lagi kita dah jumpa bulan Zulhijjah. Bila Zulhijjah bulan apa? 10 yang pertama yang paling baik. Bila 10 yang pertama paling baik, ada yang dapat panggilan haji tak? Ada ke tak ada? Semua panggilan haji tertunda, bukan tak dapat. Kita betulkan balik perkataan. Tertunda. Allah tunda is not now but later. Doktor saya memang tak dapat. Sedih. Saya tahu tahun depan umur panjang je tak. Doa saya kata. Kalau dia sudah meramal tahun depan dia tak ada, jalan. Nampak tak? Jadi nasihatkan pada yang dapat kawan-kawan lah. Itulah. Memang sedih kan? Mereka pun tak nafikan dia sedih. Kalau awak nangis pun awak tak dapat juga. Tak nangis pun tak dapat juga. Lebih baik syukur je. Duitnya masih ada. Betul? Doanya masih sehat. Betul? Jadi doa nak sihatnya panjang ke pendek? Panjang. Sebab aku sudah dibagi notis. Aku akan dijemput. Dah dapat kad jemputan. Tak ada transport je nak pergi. Tak boleh pergi je. Betul? Maka bulan Zulhijjah ini bulan di mana itu sebab kita berkorban. Jadi yang berkorban. Yang tak korban yang rasa saya tak korban mahal no. Okay. Korban itu tanda terima kasih. Ada banyak cara terima kasih lagi. Jangan kecil hati. Masjid kita orang 14 ekor. Wah, rasa bahagia tak agaknya? Jangan itu jadi riak. Kalau setakat bagi duit, apa pengorbanan yang kita buat? Kalau yang bagi duit tapi tak berubah dekat dengan Allah, syukurnya tak membuat dia dekat dengan Allah, tak merasa ibadahnya lebih bertambah daripada selepas dia korban. Siapa terlibat korban kat tangan? Oh, tak nak ngaku dah. Okey. Sebab itu korban duit je tu. Terima kasih kamu, Allah terima sebagai duitnya. Tetapi prosesnya kita tengok duit tu dalam bagaimana, bersih ke tak bersih, niatnya apa, nak bagi apa. Ramai orang berkorban serah kat masjid bagi duit apa dagingnya. Saya serah je kat orang masjid. Jangan. Kita terlibat urus nak bagi orang miskin ke orang kaya ke orang susah ke orang jauh ke orang dekat ke. Kita harus ambil tahu. Bukan serah semua pada orang masjid. Okay? Sebab itu kita boleh bagi pada orang miskin, boleh bagi pada orang kaya. Tak mesti orang miskin saja. Aku tak ada orang miskin je nak. Bagi pada sahabat, bagi kepada kerabat. Mintanya apa? Kita sama-sama meraihkan bulan Zulhijjah ini. Bulan kita memberi, bulan kita sedekah, bulan kita banyak bantu, bulan kita nak dijemput Allah jadi tetamu. Betul? Sebab itu kita jumpa Zulhijjah dulu. Jadi kalau dibetulkan balik niat korbannya, korban yang paling besar ialah korban apa? Apa ibadah paling besar? Fizikal ke hati? Ibadah paling besar Allah terima ialah ibadahnya hati, bukan ibadah fizikal kita. Sebab itu kadang-kadang hatinya macam ya ke tidak, ya ke tidak. Orang yang bagi kurban dia bagi duit je. Itu ibadah apa namanya? Fizikal, baru bagi duit je. Dalamnya dekat tak dengan Allah? Dalamnya rasa Allah tengok ke tak? Dalamnya membuat kita lebih banyak ibadah ke tidak selepas berkorban? Kita korban 600, 700 satu bahagian. Contoh, atau lebih tahun sudah masjid bisa 700 satu bahagian. Tapi dapat lembu kurus sangat. Nah ini pun tak cukup syarat juga, tak cukup ilmu. Ada yang mati sebelum hari raya. Nasib baik sempat. Kalau yang kita turut serta yang berkorban di luar negara tu macam mana kita bagi duit kan? Macam mana kita nak turut? Sudah macam tu macam mana pula? Itu kita kata Allah tengok balik niatnya apa. Kita bagi tu ke mana? Sebab itu kena tahu wakilnya tu orang okey ke tak okey. Okay? Kalau easy, tak kisahlah easy macam mana. Kamu yakin tak orang itu akan buat sepenuhnya? Saya beriktikad, saya berniat, saya berhajat, saya. Itu sebab kita kata kalau boleh, niat kita tu kena betul. Saya mewakilkan anda untuk buat korban untuk saya di mana. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita kata balik pada niat. Kalau betul dia pergi Kemboja tu orang miskin, dia akan bantu orang miskin. Okey, pergi Sudan, pergi mana tu. Kalau boleh kita pergi sendiri, pergi sekali. Okey, ya Palestin dan sebagainya tu. Tapi kadang-kadang dia dah jadi businessman. Okey, mi ada 2-3 syarikat yang saya kata apa ia business paling besar apa? Korban lah. Tapi sudah jadi
Macam berniaga hitam belian. Buatnya kurban je. Contoh, bukan nak buruk sangka. Tapi how come? Wah, mesti ada bisnes lain lah. Contohnya, kalau dia buat kurban saja, maka dia bagi berapa, dia simpan berapa. Okay, kalau zakat saja, kalau perlis dia bagi semua sekali 100%. Kalau Selangor dia baru bagi 80 berapa persennya. Dia simpan lagi dalam 11-12%. Contoh, ini ikut cerita orang zakat lah. Kalau salah kami minta maaf. Jadi maknanya kebanyakan yang pungut zakat dia tak bagi 100% dan mungkin dia tak bagi at the same year. Dia tangguh. Itu pun masalah juga. Itu zakatnya saja. Dengan Allah tak tahu zakat kita tu dah dibayarkan kepada orang miskin ke belum. Ini kadang-kadang kita ragu-ragu nak bagi. Tapi terbaiknya bagilah. Kerana mereka akan lebih pandai mengaturnya daripada kita. Sama juga kurban. Dah lepas tanggungjawab kita dah. Artinya dengan Allah lepas. Tapi hatinya ikut tak? Takut ada cuak. Bila kita kata kurban, hatinya tak ikut, artinya dia tak berseronok dengan Allah, tak tambah dekat dengan Allah, tak tambah ibadahnya dengan Allah. Kurban terima kasih itu tak jadi benda apa. Dia bagi je lah. Memenuhi syarat sebagai, itu kita kata kita sibuk amalan tubuh, amalan zahirnya. Macam pergi Mekah, berapa orang dapat haji mabrur? Oi, pengalaman Umi yang turun kapal terbang terus tergela sampai habis. Tawaf udum, tawaf, apa jenis tawaf pun tak jumpa. Tak jumpa Kaabah pun. Okey. Ada yang di sini yang sihat sampai sana terus sakit-sakitnya. Ada di sini baik terus sampai jadi perang dunia. Artinya ya pada yang dah dapat jemputan tapi tak dapat pergi, bukan semua yang dapat pergi itu dapat haji mabrur. Allah uji dia dari berbagai-bagai sudut. Okay, sebab itu Mi kata 3 orang hospital tambah haji, 3 pergi. Tengok berapa ramai ya. Apa haji nak buat ni? Memang wukuf Arafah tapi pakai apa? Apa benarlah tu? Tu saya kata, doktor macam mana ni orang yang terlentang tak nampak bulan bintang ni? Kita angkut je lah. Tapi atas tu lah atas yang di julang tu, contohnya. Maknanya sekali lagi pada yang tak dapat pergi ni, maknanya bukan tak ada kesempatan. Tapi balik husnuzan dengan Allah, jangan buruk sangka dengan Allah, minta umur panjang. Minta umur panjang. Minta, kalaupun umur panjang ibadah tak panjang tak jadi juga. Dapat umur panjang tapi tak sampai bergaduh ramai ya. Suami isteri ngongak. Suami balik dulu. Doktor, suami saya dah balik dah. Hei, kenapa awak tinggal? Tu dia dah balik. Orang tak haji ikut je. Kau nak balik tak balik. Kalau yang bayar 20, 50, 80, dia ikut tunjal awak je. Nak pergi, nak duduk seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Gaduh tak boleh tak jumpa, tak nampak. Pun sakit. Mi kata, ya Allah Tuhan, kau tunjuk aku ni macam-macam. Pening kepala. Jadi pada yang tak dapat pergi haji, syukur. Kerana kalau pergi ke sana bawa balik bala, betul? Kalau jangkit di sana bawa ke sini. Maka tolong nasihatkan kepada kawan, sahabat kerabat, bahawa kita kata Allah yang pilih. Allah yang tentukan kalau hubungan kamu baik dengan Allah, Allah bagi panjang umur. Kalau kamu tambah ibadah kamu, ni 10 yang pertama, betul? Apa pengorbanan yang nak buat? Masa COVID saja kita tak dapat kurban masa untuk anak-anak. Tak sempat doktor balik masuk. Berapa orang sibuk ajar anak ngaji masa dia COVID. Masa pentas berkurung, berapa banyak mak boleh duduk ajar anak yang ngaji? Cuba angkat tangan. Oi, tak boleh, riak. Padahal tak sempat. Tak sempat. Kerana kita lebih penting makan. Bangun pukul berapa? Pukul 11. Bangun pukul berapa? Pukul 12. Nak buat apa bangun cepat? Tidur cepat sikit. Buat apa tidur cepat? Bukan nak pergi mana-mana. Anak dia 3 je boleh jawab. Oh, jangan main-main. Okay. Sebab itu kekuatan yang nak dibangun sekali lagi bahawa COVID-19 ini memberikan banyak ibrah pada kita untuk kita pungut. Pertama, saya jadi orang baik, tak jumpa orang. Mata saya lebih sihat, tak tengok maksiat. Kaki saya tak buat dosa sebab tak melangkah ke mana-mana. Nampak tak? Otak saya tak melihat buruk orang. Tak ada banyak mendengar benda-benda yang menyusahkan kepala. Betul? Maka kalau kita tak sihat semasa kita perintah PKP, bermakna ada something yang tak sihat dengan Allah. Dan kalau kita kata lepas itu bersyukur, tapi kena hati-hati. Kerana Allah akan bagi kita mati walaupun dah lepas COVID. Betul? Maka prinsipnya ialah tolong ingat, mati tak boleh tunda, tak boleh
tak boleh tambah. Itu paling penting. Kemudian kita katakan, kalau kita merasa mati itu modal untuk kita bermotivasi, maka kita semak balik hubungan dengan Allah selepas COVID. Apa COVID bagi? Pakar ekonomi meramalkan apa? Selepas COVID semua susah. Orang kena berhenti 700,000, orang kena buang kerja, syarikat tutup, deng. Betul? Sakit perut tak baca laporan tu. Memang sakit perut. Anak kita yang sekolah apa jadi? Ada CJ tak boleh pakai. Anak yang dah keluar universiti akhirnya jadi grab food. Okay. Ada hamba Allah kata apa, doktor, kita nak kena pungut bantuan sebab ada ustaz yang buat grab. Mereka kata apa salahnya grab tu? Kerja halal. Kerjanya halal, ikut kemampuan, ikut kebolehan, ikut suku dia. Nak lari pukul berapa, nak sampai 8 pagi 8 malam, 7 pagi 7 malam. Ada yang melihat buat grab tu apa? Masalah low class, tak layak ustaz buat grab. Lah, mereka kata otak awak ni sakit ni. Betul. Memang marah jadinya. Kita kena pungut tabung ni nak bantu ustaz tu. Kenapa bantu ustaz tu? Sebab dia dah buat grab. Dia tahu tak orang buat grab boleh capai cecah 5,000 sebulan? Boleh cecah 4,000 sebulan? Ya. Ya Allah, satu perbualan seorang bawa grab, bawa seorang cikgu. Kesian awak kan kena buat grab kan? Padahal lumayan. Dia kata apa? Kenapa kesian saya? Saya kerja. Kerjanya saya boleh buat panjang, boleh buat sikit. Tak banyak, tak banyak. Ada high fare, ada low fare. Ya kan? Dulu kerja apa? Dulu saya manager. Kenapa berhenti? Kan jadi manager tu lebih high class. Nampak tak? Sebab tak, otak ni sakit. Dia bayangkan orang buat grad dapat 100, dapat 200 sebulan, 300 sebulan. Kenapa keluar? Kenapa berhenti manager? Sebab kerjanya ikut masa saya, masa dia, bukan masa kita. Saya tak sempat dengan anak, saya tak sempat itu ni, banyak benda tak sempat. Dan banyak otaknya sakit nak mengurus. Dia manager dia sebuah restoran. Lagi banyak nak kawal pekerja, nak makan food supply, dapur kitchen untuk kau masak, segala benda nak pegang. Wih, dah jadi manager nak buat grab. Sehari dapat berapa? Okay. Kalau pusing 8 pagi 8 malam adalah dalam 200-300 juga. Sehari? Baru cikgu tu terperanjat. Kalau 300 sehari sebulan berapa? Ya. Contoh, kerana tak tahunya, kerana tak melihat bahawa setiap yang halal itu baik di mata Allah, lebih berkah di mata Allah, sebab kita tak ngamuk-ngamuk dengan siapa-siapa, tak marah siapa-siapa, tak sakit hati siapa-siapa. Nak buka sekolah saja, seorang klien datang kena serangan jantung, nak mengurus SOP budak sekolah, nak kotak-kotak. Okay, doktor, suami saya kena serangan jantung semalam. Kenapa? Hanya mengurus sekolah. Senang ke susah? Susah nak ngurus budak, betul? Maka sekali lagi tolong bangun satu persepsi betul-betul bahawa saya sedang diurus Allah. Bergantung dengan Allahnya lebih kuat daripada dulu. Ingat dan buat ibadahnya lebih banyak daripada dulu. Ini yang Allah nak kita angkat. Okey, percaya bahawa semua urusan ini urusannya Allah, betul? Anak kita meragam, betul? Sebab siapa anak meragam? Umi kata Umi ada 7 kes untuk bulan ini saja yang anak marah, tak nak terima, tak, dan benci dengan mak. Ada yang benci dengan ayah. Saya sudah berbulan-bulan tak bercakap dengan ayah. Okay, Umi tak tahu apa senario yang sedang berlaku. Okay, jadi sekali lagi tolong semak kelakuan anak, perubahan selepas PKP. Sebab tak tahu apa, sebab makanan ke, sebab suasana ke, dan sebagainya. Sampai hari ini ada seorang ibu sudah merancang untuk tinggalkan rumah. Okay, kerana anaknya tengok dia balik aja, anak dia dah mengamuk setengah mati. Dia keluar aja anaknya diam tenteram. Okay, dan nak merancang, datang jumpa Umi, saya merancang nak cari bilik dan gitu dan gini dan sebagainya. Okay, sebab itu tolong semak anak kita kawan dengan siapa. Dia kata anak saya kena mandrem macam mandrem di kuil. Bila dia balik dia ada bau kuil, bau minyak yang tak cantik, dia kata. Dan baliknya mesti mengamuk. Jadi pada puan-puan yang ada anak yang lepas sekolah,
atau anak yang belum kerja, tolong saya mak dia ke mana dan kawannya siapa. Kalau balik nak hujam kita, balik nak mencari salah kita, kesianan mak tu lebam-lebam ni. Babi binatang ni dah tak kita dengar cerita dah. Ada satu kes mak 70 tahun. Ni cerita je ni untuk kita bantu. Okay, minta maaf banyak. Maknya 70 tahun. Anaknya dera mak dia, emosi, mental, bukan pukul, emosi dan mental maknya, sampai anak itu sekarang sudah berumur 45 tahun. Okay, bila datang maknya mengadu, nangisnya sampai nak tercabut jantung. Saya kata nangislah banyak-banyak. 70 years old. 70, bukan 17. Yang dera anaknya sendiri. Jadi bila dia teliti balik ini pada mak-mak yang masih boleh mengandung, tolong ambil kira. Saya kata mesti ada sebab, kerana anaknya 4, yang nombor 2 ni yang jadi. Sebab itu bila Mi terangkan, Allah akan bagi kita ada 4 jenis anak. Cuba simak anak kita. Mungkin dah buat kuliah ke belum, wallahualam. Okay? Anak pertama, anak jadi trofi, anak kebanggaan. Ini yang paling banyak pada ibu muda. Anak trofi, anak kebanggaan. Walaupun saya tak hafiz, tapi anak saya hafal 30 juzuk. Mak tak ada apa-apa pun, tapi bangganya yang banyak. Anak saya bukan rajin sangat baca pun, tapi dapat 6A-nya memang. Okay. Saya walaupun saya tak pandai sangat, tapi semua anak saya masuk universiti. Ini kita panggil anak trofi. Okay. Bila anak trofi tak dicampur dengan iman, anak itu nanti akan jadi penyakit pada mak ayah. Bukan saja di sini, tapi di sana. Okay, apalagi yang terlibat rasuah, terlibat macam-macam. Walaupun pangkat besar, gajinya besar, segalanya besar, dosanya juga besar. Dan biasanya tak akan jaga mak dia. Sibuk. Itu anak pertama. Saya mak anak kita yang mana jadi trofi, yang mana jadi kebanggaan. Kedua, anak yang jadi yang paling banyak menyusahkan. Artinya mengambil waktu mak ayah terlalu banyak. Anak apa kita kata? Anak-anak yang dilahirkan cacat, yang memerlukan penjagaan mak seumur hidup. Okay? Anak yang Down syndrome lah, anak yang hyper segala benda lah. Anak yang tak boleh urus diri sendiri. Jadi kalau mak tak cukup sabar, letih ya. Okay? Mi di kampung dulu jumpa anak mak macam tu. Apa mak dia buat tak tahu, tapi maknya pun dah meninggal juga. Dia mandi sungai kan, dia boleh celup mak anak dia tu, terkapai-kapai mak anak dia, meninggal anaknya. Okay, sebab cacat, sebab tak mampu nak urus. Pada ada anak yang cacat yang tidak diurus dengan baik, dosanya sepanjang hidup. Anak syurga. Anak syurga. Boleh nampak? Itu kita kata anak yang kita kata yang banyak memberikan tanggungjawab masa dan kesempatan untuk maknya mengurus anaknya. Itu kita kata anak yang banyak menyusahkan. Ketiga, anak yang jadi musuh. Tidak semua orang mak faham ni. Anak yang jadi musuh ialah anak yang dari buka mata sampai tutup mata tak ada kerja lain menyakit mak. Menyakit hati, menyakit dengan mulutnya, dengan kelakuannya, dengan perangainya, dengan cara hidupnya. Okay? Anak mak yang 70 ni, dia berhenti menangis bila Mi cerita yang 4 ni. Okay? Berhenti cerita yang 4. Anak yang kamu ada sekarang, anak yang puan ada sekarang adalah anak yang jadi musuh. Sakit hati dengan mak. Ini yang sedang berlaku, yang Mi kata ada 7 family ni. Yang perempuannya lagi, yang Tanjung Malim tu darjah 5. Maknya rampas handphone pukul 1. Dia ambil plastik, dia masuk. Dia masuk kepala mak dalam plastik. Kalau tak bagi, mak mati. Dia pecah pintu semua, tombol-tombol pintu semua habis. Dia baling pisau kat mak dia lari duduk dalam kereta. Masa dalam kereta baru telefon Umi nak buat apa. Sampai to that extent. Yang pukul-pukul yang lepas sekolah ni memang empuk begitu je lah. Pukul-pukul, maki amun gitu. Ini kita kata anak yang jadi musuh. Anak yang jadi musuh pada kita, dia bila diteliti balik, minta maaf banyak, sikit je lagi, supaya kita dapat tengok anak kita sebagai apa. Okay, kalau anak tu menyakit hati, kita tak payah buang masa banyak-banyak. Inilah anak yang Allah kata akan jadi musuh aku. Jadi kita boleh tolerate diri kita, kita sabarkan diri kita, bagi kekuatan, kita datang untuk motivasi, kita datang untuk dapat apa-apa
bimbingan supaya kita mampu melalui jalan itu. Okay? Mak yang 70 tahun ni sudah menderita dari budak tu, mengandung first day, mengandung bulan pertama, muntah hijau sampai 9 bulan, sampai dia lahir. Disebabkan kesulitan itu, mak rasa apa? Mak rasa anak ini memang anak yang tidak diharapkan. Nyusah sangat-sangat, rupanya masin. Anak itu dari sekolah rendah, dari kecil, dari umur 3 tahun dah bergaduh dengan dia beradik ni setengah gila. Pergi sekolah rendah, tak nak sekolah ni, tak nak cikgu ni, tak nak baju ni, tak nak. Pergi sekolah menengah, tak nak ambil sains, tak nak ambil keperdagangan, sekejap nak ambil ini. Okay? Dengki dengan kakak, dengan adik, macam gunung. Apa yang kakak ada, mesti kita ada. Kakak dapat belajar ke London, saya nak belajar di London, keputusannya buruk. Macam mana nak hantar? Akhirnya paksa masuk private school. Ini contoh. Sampailah ke peringkat bekerja, la ilaha illallah. Okay. Beli kereta, tak bayar kereta, kereta kena tarik. Ambil hutang dengan Alung kejar, lari balik ke rumah mak. Dia bayang macam mana. Kahwin 3 tahun, cerai, bagi pompang. Bagi sewa rumah adik dia, tak bayar bil api, bil air, tak bayar duit maintenance, sampai 10,000. Balik juga ke rumah mak dia, tempat di mana mak dia duduk. Sebab itu maknya kata apa, doktor saya tak tahu, saya boleh jadi gila. Sebab saya sudah menderita dengan anak ini dari mula sampai sekarang. Dan ke mana saya pergi, di situ dia datang. Duduk anak nombor 1 dia datang situ, duduk anak nombor 2 dia datang situ. Okay? Dan kebetulan perjalanan perkahwinannya sangat lama. Sampai rumah dia mortgage, akhirnya tergelelong, terpaksa pindah serta merta. Itu cerita, maknanya hubungan perkahwinan itu tidak begitu cantik. Jadi kesan besar pada anak ialah anak jadi sengsara untuk maknya. Okay, dia masih ada lagi dalam rawatan, masih lagi buat coaching untuk dia, sebab dia sudah hilang kekuatan. Okay, disebabkan 4 jenis ini. Okay, dan di akhirat besok, anak yang trofi ni akan bersalah kita. Dulu kita dapat A semua, kenapa tak payah solat? Kenapa kita buat dosa biar aja? Disebabkan kita nak trofi, sebabkan kita nak kebanggaan. Salah pun tak apa, yang penting pandai kan. Tak solat tak apa, yang penting kan dapat A kan. Dia akan musuh. Okey. Kedua, anak yang ada depan kita tapi tak juga tak taat dengan Allah. Dia sibuk, mak saya sibuk belajar ngaji, ayah tetapi saya tak dibawa ngaji saya. Maka salah ke tidak kita? Yang datang kuliah tapi anak tak dapat hasil kuliah. Okey. Yang ketiga, anak yang akan, kalau orang kafir dia kata anak yang dia tidak peduli lagi, tak nak jumpa dah. Orang kafir dia akan jumpa anaknya hanya di dunia. Di akhirat mak bapak tak nak jumpa anak-anak, kerana mereka sangat sibuk memikirkan neraka. Maka kalau boleh biar anak pergi, biar anak yang masuk, isteri yang masuk, aku tak boleh masuk, tak payah masuk. Itu konsep semasa kalau orang kafir meninggal. Okey. Dan yang keempat, baru jumpa anak yang memudahkan urusan kiraan maknya untuk masuk syurga. Maknanya anak soleh, anak soleha, dia dapat masuk awal, tapi dia tak nak masuk, dia tunggu mak dia yang duduk belakang. Masuklah kamu ke syurga. Okay? Saya tak nak masuk selagi mak saya tak habis kira. Mak ayah kamu banyak masalah, dosa banyak, kiranya banyak, belum selesai, jauh dia kat belakang. Ya Allah, dengan hasil didikan mak aku, ayah aku jadi begini. Mohon dimudahkan urusan kiraannya, diringankan kiraannya untuk dia boleh masuk syurga, supaya aku boleh masuk. Jadi anak kita yang mana? Daripada 4 ini, kita nak ada tak dalam kepala kita pelannya untuk melahirkan anak yang macam ni. Sebab itu jangan mengeluh kalau anak meragam, jangan mengeluh kalau anak jadi beban, dan jangan tolak anak yang jadi musuh. Doanya kena banyak, usahanya kena kuat, semangatnya kena kuat, hubungan dengan Allah kena kuat, ngajinya kena kuat, doa kena kuat. Sebab setiap anak itu, kalau doa mak ayahnya tidak pernah terhijab, tapi bila dah terlalu siksa, rata-rata anak yang menjadi musuh adalah anak yang not ready tu, tidak bersedia untuk diterima. Okay, yang satu kes, dia mengandung, suaminya buat hal, dia naik atas meja, dia terjun, makan putik nenas, katanya dapat petua, makan putik nenas campur apa entah bendanya lagi untuk gugurkan anak. Tapi izin Allah, anak tu tak gugur.
Dari lahir sampai ke sudah anak itu jadi Menyesatkan. sangat jadi musuh. Semua tak kena. Semua tak kena. Sampai belajar di UiTM 1 semester. Dia tu lari kerja kat night club. Dari Ipoh Pening buka tudung semua, pakai rambut pang semua ni, bekerja di night club. Abangnya kalau 6 bulan cari pakai FB tak dapat. Rupanya kerja night club, maka night club ni ada bouncer yang tak boleh masuk. Jadi kita tak dapat masuk tengok siapa yang di dalam dan sebagainya. Maka anak ini akan terus jadi anak yang menggugah keimanan kita. Kalau kita tak kuat dengan Allah, kita manusia yang paling menderita. Sebab itu semak balik anak kita, tolong angkat balik doa, ya Allah, jangan jadikan anak aku ini musuh aku di dunia dan musuh aku di akhirat. Ini yang sedang Umi hadapi, sampai dah kadang-kadang nak stuck kepala. Okay, bila mak nak lari, saya kata tolong ambil kira, fikir banyak kali. Kalau ada mak, ada dia pun anak tak tentu hala, tak ada macam mana. Saya dah tak mampu tengok, dah tak mampu kena maki hamus, tak mampu kena pukul, dibaling segala benda. Okay. Yang terakhir kemarin, anak bus. Anak ngamuk tak pasal-pasal, habis daripada UiTM. Okay. Mengamuk, baling segala benda juga. Okay. Baling segala, anak 21 tahun. Okay, dia dah dapat sakit jantung. Dia sudah kelar lengan ni habis semua dah. Commit suicide ni dah berpuluh-puluh kali semasa di kampus. Hanya sebab maknya, ayahnya tak bagi balik masa cuti. Cuti semester ke, cuti study leave ke. Kemudian ayahnya pernah keluarkan. Ayahnya tak bagi dia masuk naik public transport. Tapi bila diminta ayah ambil, ayah mengeluh menyusahkan sajalah, none. Habis duit macam duit minyak lah, begitu begini. Pada anaknya dia Melaka je. Okay? Sebab itu bila hurai balik apa yang anak cerita, mak ayah meraung. Menyesal kerana tak ada mak ayah dalam hati anak. Saya tidak akan kongsi apa-apa lagi dengan mak ayah saya. Saya tak pernah rasa mak ayah saya ni orang yang membantu hidup saya. Oh, jangan main-main. Akhirnya dia dapat boyfriend, saya malang keluar dengan boyfriend. Okay, jadi maknya kata, doktor saya nak tahan macam mana? Nikahkan aja. Budak tu tengah study 2 tahun lagi. Ini contoh kekuatan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini untuk kita menyemak balik. PKP ke tak PKP, kita pergi dengan Allah tetap sama. Baik kita tidak melahirkan 4 anak yang kita nak yang 3 tadi. Tak nak yang, kalau ditakdirkan kita dapat anak cacat, syukur alhamdulillah. Sebab itu juga anak syurga. Laluilah dan dekatkan diri dengan Allah dan minta Allah doa. Ini minta kita doa dengan Allah supaya kita mudah. Maka kita kata bergantung pada Allah adalah merupakan satu nikmat bahagia terbesar. Melepas pergantungan pada Allah merupakan tempahan kesengsaraan. Sebab itu sekali lagi kita kata, kalau kita duduk, kita gantungkan seluruh masalah, okay? Biarlah aku bertindak terhadap orang lain yang aku telah menciptakannya sendiri. Bila kita serahkan urusan itu kepada Allah, insya-Allah kita akan dapat bantuan dari Allah secara langsung. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu, minta maaf banyak bercempera kuliahnya. Sekejap bab ini, bab itu, bab ini. Kerana kita pertama ada banyak benda yang nak disentuh, dan keterutamanya Zulhijjah, kalau boleh puasalah. Kau tak dapat 9, dapat 1 dia kot. Okay, solat sunatnya, Qurannya kau tak dapat 1 juzuk, 1 surah. Betul? Jangan sampai tinggal, kerana ini bulan terbaik dan Allah jadi lebih pemurah di bulan ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yuwaffiqni Allah yukaffir mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan syukur setinggi-tingginya kerana mengizinkan kami ada kuliah setelah lama kami tidak bertumpu, ya Allah. Kami memeriahkan rumahmu ini, ya Allah. Angkat kekuatan setiap nafas kami yang kami turun naikkan, ya Allah, sebagai nafas untuk membangun taat kepadamu, ya Allah. Setiap langkah yang kami langkahkan ke sini, ya Allah, angkatlah pahalanya, ya Allah, sebagai ibadah terbaik yang kami lakukan, ya Allah. Setiap kekuatan yang kami bangunkan, setiap masa dan setiap saat yang kami simpan di surau ini, di sesi ini, di kuliah ini, ya Allah, jadikanlah di hari dan saat yang paling bermanfaat untuk kami, ya Allah. Baiki, ya Allah, hubungan kami denganmu, ya Allah. Jadikan kami mampu bersyukur sehingga syukur itu membuat kami lebih dekat kepadamu, lebih banyak ibadahnya yang kami lakukan. Tidak sekadar syukur di bibir, ya Allah. Jadikan kami mampu membalas jasa baik orang tua kami, ya Allah. Kami ingin mendapat redha-Mu dan redha kedua orang tua kami, ya Allah.
Sama ada mereka masih hidup atau mereka sudah berangkat, ya Allah. Jadikan kami mampu bersedekah untuk mereka, ya Allah. Jadikan kami orang yang paling senang menghubungkan silaturahmi, ya Allah. 3 syarat untuk kamu menerima syukur kami, ya Allah. Maka jadikanlah kami, ya Allah, orang yang benar-benar mampu bersyukur, mampu menambah kekuatan, mampu menambah ibadah, mampu menambah ketaatan, dan mampu untuk melihat akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami redha dengan ujian dan cabaran yang Kau kurniakan ini, ya Allah. Tapi berilah kami kekuatan, bantu kami untuk meluruskan perjalanan kami, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Kami ucapkan 17 kali paling sedikit. Maka luruskan pikiran kami, luruskan lidah kami, luruskan hati kami, dan luruskan ibadah kami semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami cinta-Mu, ya Allah. Berikan kami orang-orang yang mencintai-Mu, ya Allah. Berikan kami ibadah yang Kau paling cintai, ya Allah. Jadikan kami istiqomah, ya Allah. Ayat istiqomah membuat kekasih beruban, ya Allah. Maka tidak ada yang lebih berat selain istiqomah, ya Allah. Maka jadikan kami hamba-Mu yang istiqomah untuk meraih rindu-Mu, meraih rasa cinta-Mu, ya Allah. Di bulan terbaik ini, ampun dosa kami, beri kami kekuatan untuk terus melibatkan, menggandakan ibadah-ibadah sunat kami daripada bulan-bulan yang lain, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu meja sujud jari, mohon maaf. Anda kata dia tak ada di mata dan di hati. Alhamdulillah, syukur kepada-Mu, ya Allah. Banyak tip-tip yang kita dapat hari ini. InsyaAllah kita jumpa 2 minggu dari sekarang, ya. Selamat